Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Puan Pengerusi Jannatul Firdaus, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Datuk Kamaruddin bin Abdullah. Lama kenal brother Kamaruddin ni. Dulu masa duduk di airport, duduk minta tolong nak bawa penceramah. Kita muda-muda yang dikasihi Tan Sri, Datuk Sri Muhammad Haji Yusuf Latif. Dulu masa saya kecil-kecil, tahu ni ahli politik je lah. Tahu sebagai wabi. Masih lagi berkhidmat dalam masyarakat. Dikasihi Al-Fadil Datuk Dr. Daniel Zainal Abidin, kira guru saya. Dulu masa kecil-kecil kursus awal-awal dulu 90-an, ujung lama Tamrin, seluruh Pulau Pinang ni, inilah jagohnya. Masih lagi di medan dakwah ni, alhamdulillah. Kita ni mai kemudian Datuk Ghazali, Datuk Amir dan semua pimpinan. Saya sebenarnya bila datang surat AGM ni, saya dah bagi tahu PA saya akan datang. Saya tak tahu saya mari ikhlas kot, bukan nak makan nasi kandak, tapi saya kata pikat lama tak mai. Kemudian semalam banyak ada program. Saya macam teragak-agak tak boleh mai ke tak. Tapi saya decide bagi tahu driver saya lah, kita pergi besok Penang. Dia pagi ni, dia telefon saya kata dia sakit. Jadi bila sakit, saya nak ubah ni, nak pergi kayu basikal dengan Ketua Setiausaha Kementerian datang sekali dengan Tuanku. Saya Tuanku pun WhatsApp hantar suruh pergi kayu basikal. Saya tak kayu berapa hari. Tapi isteri saya nasihat saya. Dia kata, Brother Kamaruddin, dah harap tu, elok kita pergi. Jadi saya pun pick up betul juga kan. Kita pergi lah. Macam mana nak pergi? Pasal masalah saya ni, orang tak ingat jalan. Kalau cerita tak kira, dia pun kata cerita khurafat. Kalau tanya isteri saya, saksi. Kami kahwin lama dah. Balik rumah mak mentua, dekat nak sampai, dia kena beritahu jalan ke mana. Saya tak minat jalan ni. Tapi tak apa. Dia baca wish, saya bawa sendiri, saya datang. So saya datang, alhamdulillah. Jadi saya bawa laju lah tadi. Tapi sekali JPJ dengar, dia nak denda pula. Masih lagi. Saya nak sebut satu hal. Tadi Brother Kamaruddin dah cakap, Tan Sri, Datuk Dr. Daniel cakap. Saya nak cakap tentang diri saya. Tapi mudah-mudahan yang saya cakap tentang diri saya ni boleh juga saya kongsi dengan orang lain pada satu sudut. Kita duduk, kita dengar cerita dakwah ni panjang, macam-macam orang harungi. Kita dengar cerita tentang bagaimana menguruskan organisasi. Tapi saya rasa perkara yang paling sukar ialah menguruskan dalaman diri kita sendiri. Ini untuk diri saya. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, ahli di dalam usul. Ramai orang lihat Al-Ghazali pada sudut sufinya, tapi dia ahli dalam usul. Dia menulis buku yang sangat cemerlang, iaitu Al-Mustasfa. Setelah dia melalui proses yang lama, dia menulis satu buku yang ramai orang kita baca lah, iaitu Ihya Ulumuddin. Saya tak mau bincanglah di sudut hadis ke apa. Tapi buku Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Al-Ghazali rahimahullah menghidupkan ilmu agama, Ihya Ulumuddin. Yang hendak dia fokuskan ialah makna di dalam beragama. Bukan soal fiqhnya sahaja, tapi soal makna pada diri kita sendiri. Tabi'in besar, kata Al-Imam Malik bin Anas, kami kalau pergi rasa kerdil di hadapan ibadat dia. Al-Imam Al-Baka
yang sentiasa menangis, Muhammad ibn Munkadir. Kata Muhammad bin Munkadir, kabattu nafsi 40 sanah hatta istaqamat. Aku berjuang menentang diriku sendiri 40 tahun sehingga ia dapat istiqamah. Berjuang apa? Nak berjuang, nak bangkit, pergi bagi bantuan. Satu benda yang tidak mudah, tapi ramai orang boleh buat. Tapi nak menghadapi satu perkara yang Nabi kata dalam hadis yang semua kita hafal, apabila ditanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, ar-rajul yuqatil lil maghnam wal-rajul yuqatil lil dhikr wal-rajul yuqatil liyura makanu faman fi sabilillah. Orang yang berjuang supaya dapat harta, orang yang berjuang supaya dia diingati, dia dikenang. Orang yang berjuang supaya dapat ditunjukkan tempatnya. Dalam sebagian riwayat, ar-rajul yuqatil hamiyatan, berjuang kerana nak tunjuk dia punya nak balas balik dengan kesombongannya. War-rajul yuqatil saja'atan, nak tunjuk dia siapa, keberaniannya. Rajul yuqatil ria'an, yang berjuang kerana sombong. Faman fi sabilillah, Nabi kata, alladhi yuqatil litakuna kalimatullahi hiyal ulia. Orang yang berjuang supaya kalimah Allah menjadi tinggi. Ini satu ungkapan yang mudah, tetapi untuk menempatkan ikhlas sehingga kita dapat merentasi ini semua tidaklah mudah. Kau mufti ke, kau pak syekh besar ke, gangguan ini akan ada dalam diri kita. Betapa ramai orang yang mungkin balik ke akhirat dengan segala gelaran-gelaran yang besar, apa sahibu samahah ke apa ke, masalah ke, haba'an mansura. Tuhan tak nilai pun. Semua ni di fulan, di fulan. Ini untuk mengukuhkan kedudukan jawatan. Ini untuk mengukuhkan organisasi dia. Ini untuk menaikkan nama kumpulan dia. Hatta berhubung dengan amar ma'ruf nahi munkar. Saya sehari dua ni cuba baca balik sirah Ibnu Turmata, Muhammad bin Abdullah Al-Barbari. Yang ni tokoh yang mengaku dia Imam Mahdi, menegakkan kerajaan Al-Muwahhidin di Afrika dan menewaskan kerajaan Andalus, Daulah Murabitah dalam sejarah. Ini panjang cerita. Seorang hatta al-Imam Al-Zahabi dalam memperkenalkan dia menyebut syekh alim, usuli. Diri dia memang alim, terkenal dengan amar ma'ruf nahi munkar, sampai pernah dibuang ke laut naik kapal kerana amar ma'ruf nahi munkar. Kuat amar ma'ruf nahi munkar, berdiri depan raja bagi amar ma'ruf nahi munkar. Tapi kata ahli sejarah, kesemua yang dia lakukan itu supaya membolehkan dia mempunyai satu kedudukan yang kemudian dia mengaku dirinya sebagai Mahdi. Mengaku diri sebagai Mahdi. Dan berjaya menegakkan kerajaan dan mewarisi pemerintahan yang kuat dan membuka empayar. Ibnu Turmata, kalau tengok pada apa yang dia lakukan sehingga dia cuba menzahirkan karamah-karamah dia dengan menggunakan anak-anak buah dia, tapi zuhud hidup, tidak ada dunia, pakaian yang zuhud, tak menerima harta, amar ma'ruf nahi munkar, tapi dia mahu satu kedudukan dan nama. Dalam Syiar A'lamin Nubala,
Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah nukil perkataan Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan kata, "Ma ra'aitu zuhd fi syai'in aqalla minhu fi riasah." Aku tak tengok zuhud ni dalam apa perkara pun yang kurang dibandingkan masalah kedudukan. Kita akan dapati, kata Sufyan, orang yang mampu zuhud pada makan pakaian dia, tapi tidak pada masalah kedudukan dia. Apabila sampai kepada masalah itu, dia akan berjuang dan bergaduh habis-habisan. Saya cerita bukan orang, saya cerita saya. Mungkin orang lain boleh share. Inilah masalah kita. Macam mana sekalipun, kita ni apa dengan pandai ceramah ke, hebat menghafal ke, banyak aktiviti ke, at the end of the day, yang menghitung amalan kita ialah Allah Azza wa Jalla. Yang paling kita bimbang ialah semua hal ini, bila balik kepada Allah, tidak ada apa-apa yang kita bawa, melainkan untuk kedudukan kita, untuk nama kita, hamiyah kita terhadap organisasi yang kita ada, jawatan yang kita ada, pangkat yang kita ada. Inilah perkara yang saya rasa, kata Muhammad bin Munkadir, 40 tahun aku berjuang menentang diriku sendiri. Inilah yang saya rasa saya perlu remind diri saya, yang sukar untuk saya hadapi. Mungkin juga sukar bagi tuan-tuan yang mendengar apa yang saya sebut ini. Kerana ramai, dalam riwayat Abu Hurairah, dia pensan apabila membaca hadis tentang Nabi kita masuk neraka orang yang beramal. Yuqal anta innahu qari, supaya dia kata dia qari, yuqal jari, supaya dia kata dia berani. Semua orang ni zahirnya memang hebat dalam dunia ni, di sisi Allah tidak ada apa. Sebab Uwais Al-Qarani yang datang daripada Qaran, walaupun tak ada jawatan, tetapi lebih mustajab doanya, kena ikhlas dia terhadap amalannya. Saya ingatkan diri saya semua, kerana masalah ini ialah masalah paling besar di dalam hidup kita ni. Sebab tu bab yang pertama, innamal a'malu binniyat. Dalam sebahagian buku sufi rahimahumullah, ialah sufi ni ada macam-macam ya. Tapi minhum sadah ahlu sunnah, dia kata mereka bermimpi bila ditimbang amalan, satu orang tu dia mimpi ditimbang amalannya, semua yang amalan dia tak berat, kerana ada, semua ada dengan niat yang lain. Buat macam ni ada kerana ni, yang ni ada kerana ni. Kan berceramah ada niat, ada juga, tapi nak menunjuk pun ada juga. Kerana orang macam-macam, kerana sampul pun ada juga, macam-macam kan. Tapi akhirnya dia tengok yang berat ialah sekeping roti yang diberi pada orang miskin. Yang masa dia beri, masa tu dia tak ada niat apa, memang tengok dia pun miskin, dia ambil roti dia bagi. Segala amalan dia yang lain tak dibandingkan dengan sekeping roti itu. Ini dalam organisasi kita selalu berbicara tentang angka, sistem yang kita gunakan. Al-Ghazali rahimahullah mengingatkan kita balik kepada menghidupkan hakikat agama itu di dalam diri kita sendiri. Yang ini mungkin tak berapa seronok tajuk dia, tapi tajuk inilah paling penting sekali. Kita kadang-kadang bekerja, saya lah, kerana saya fikir mungkinlah tuan-tuan semua kita kan, bila kita bersendirian, tuan-tuan bangun malam, kita akan fikir, dalam tempoh yang lama yang kita buat amalan ni, berapa banyak yang betul-betul kita lillahi ta'ala.
Berapa banyak yang betul-betul lillahi ta'ala aku buat. Kerana hak lillahi ta'ala ni dalam hadis tawassul tu boleh tawassul dengan Tuhan, mustajab doa. Walaupun kerana tak mau dengan pelacur, tapi lillahi ta'ala. Tapi kita ni bercampur. Jadi mufti, mesyuarat, campur, ni kerja aku. Tak apalah kan, kerja kita buat. Tapi di antara kehendak litakuna kalimatullahi yang ulia, solid hanya kepada Allah dengan campuran-campuran yang lain. Sedangkan Allah itu Maha Suci, dia sangat murka dengan dia disyirikkan. Kalau tidak, saya ingat ramai syurga tu mudah, ramai orang boleh masuk, persatuan nama macam-macam masuk, terus masuk syurga, banyak amalan di situ. Kadang-kadang apabila kita baca hadis berhubung dengan pelacur yang beri anjing itu minum, mungkin kita fikir bagi anjing minum pun masuk syurga, takkan bagi pisang kat masjid orang mayang tak masuk syurga. Tapi kata Al-Hafiz Al-Imam Ibn Qayyim, bukan di situ masalahnya. Masalahnya ketika ia memberikan itu, diberikan dengan kerendahan dirinya sebagai seorang hamba yang mengharapkan keampunan Tuhan. Sementara ketika kita memberi dengan segala kesombongan diri kita. Sekalipun mungkin bukan 10,000 orang di masjid, jauh, anjing adalah anjing, like a dog. Tidak ada satu siapa pun dalam bangsa mana yang memuliakan anjing pun tetap anjing. Tapi Nabi ceritakan tentang anjing kerana bukan soal anjing, soal ketulusan diri itu di dalam melakukan amal itu. Mungkin kita kata anjing bagi cedok air, bagi minum anjing masuk syurga. Takkan cedok nasi bagi orang masjid tak masuk syurga Firdaus. Kan? Kalau secara logiknya. Tapi bukan itu tempatnya. Mukhlisina lahuddin. Ikhlas hanya baginya agama. Inilah perkara yang bagi saya lah paling sukar. Berpuluh tahun orang di Medan ini. Kadang-kadang kita fikir, kita pergi tengok, oh ramai nak murid aku ni, nak buah aku ni. Banyak tempat-tempat yang kesan daripada aku buat dulu. Tapi bila kita tanya balik, semasa aku buat itu, berapa kadar keikhlasan aku. Sehingga apabila tuan-tuan tengok hari ni, ahli politik besar mana dalam negara kita ni, saya tadi sebut politik, mari zaman berikutnya orang lupa ya Tan Sri. Walaupun pernah buat bangunan apa, akhirnya tinggal nama jalan, tinggal nama, orang lupa, orang hentam dia pula. Kalau nak kira, walaupun manusia melupai. Kalaulah kita hari ni tambah hari media sosial, tambah hari masa begitu pantas, wa yataqarrabu zaman, time is accelerated. Orang lupa generasi hak sekarang ni, dia bukan ingat dah. Sebahagian orang politik ada lah ni, duk cerita jasa mereka. Mereka tu pun tak lahir masa dulu. Dia tak ingat dah. Pergi, orang lupa. Manusia akan lupa. Kalau Allah pun lupa, tak ada apa kita. Tapi manusia mungkin boleh lupa. Orang mungkin boleh salah sangka. Tapi kalau kita ikhlas, cara kita betul, mudah-mudahan ada pahala di sisi Allah. Tidak semua orang akan bertongkat dengan apa-apa organisasi dan jawatan, kedudukan. Tapi akhirnya kita bertanya, nafsi, nafsi, diriku, diriku. Apakah yang aku bawa untuk bertemu dengan Tuhan? Ya Allah, aku bawa jawatan, aku bawa mufti, aku bawa fatwa. Tuhan, tak ada apa, semua ni kau bukan buat untuk aku. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Sebab itu pentingnya tahajud, pentingnya baca Quran pada waktu malam, pentingnya sujud. Sebab tu orang berjuang ni tak boleh tinggal qiyamul lail, dia tak boleh tinggal tahajud, supaya dia boleh koreksi diri dia, dia boleh baca Quran, dia boleh ingat, dia bersendirian dengan Allah. Bukan tahajud ambil gambar buat live bagi orang semua tengok saya duk tahajud.
Itu orang tak buat kerja macam tu. Kan? Bukan. Ini antara kita sebab ini kekuatan yang Allah beri kepada Nabi-Nya supaya kita ingin remind balik. Baca Quran siang-siang. Baca juga tapi tak masuk dan kalut. Innalaka fin nahari sabhan tawila. Kamu sibuk siang. Tapi bila baca malam, Quran bawa kita ke timur, ke barat, naik ke langit, turun ke dunia, kembali pada diri sendiri. Akhirnya kita mesti jadi manusia akhirat sentrik. Kembali pada akhirat. Kalau itu berlaku, kita tak banyak kecewa dalam hidup ni. Ada orang kedah kaki kita, ada orang luku kita, tikam kita. InsyaAllah tak apa. Aku yang ni bukan dia punya hal. Aku ni dengan Allah Ta'ala. Kalau Allah redha, aku tak apa. Kalau Allah tak redha, dia orang pun marah, kalut. Kan? Kalau Allah redha, orang pun redha, ekstra. Alhamdulillah. Itulah ni sembang lah kan. Sembang main nak bagi pandangan pada sahabat-sahabat yang lebih banyak bekerja ni tak padan. Tapi sembang. Saya rasa ini semua tak balik pada buku organisasi kita, balik pada diri kita sendiri, antara kita dan Tuhan kita. Mudah-mudahan selamat bermesyuarat dan mudah-mudahan Allah rahmati kita, dan semoga kita benar-benar berada pada jalan ini sebagai pejuang. Apabila kita ikhlas, mudah-mudahan Allah menolong kita. Dunia berada Kamarudin, Datuk Kamarudin boleh mengepung kita. Tapi kalau Allah menangkan kita, badai tidak dapat menumpaskan kita. Kalau Allah tewaskan kita, kita tewas. Ribut macam-macam. Semua telah lalu. Saya pemelayan dakwah ni banyak ribut tu. Tapi insya-Allah, ya Rabb, kan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau dia menangkan, hari demi hari kita akan lalui pengalaman. Hari ini kita cuba korek hari semalam. Kita mungkin orang tak tahu, kita tak perlu, saya dah tak semesti. Kita membetulkan ikhlas kita. Hadirin dan hadirat sekalian, selamat bermesyuarat. Ini saya mari, terima kasih dapat berukhuwah. Dan setiap hari kita berjalan, berjumpa dengan berbagai manusia dan kita mempelajari. Seronok jumpa orang, terutama jumpa orang yang ikhlas dan lama bekerja dalam dakwah. Tan Sri lama jumpa, mudah-mudahan. Tapi Allah sentiasa bagi masa. Hal lepas tu, kalau kita kurang, kita taubat, mudah-mudahan faulaika yubaddilullah sayyiatihim hasanat. Mudah-mudahan Allah menggantikan yang buruk-buruk kita dan lepas itu dengan kebaikan, insya-Allah. Terima kasih banyak. Saya sebenarnya tak padan nak rasmikan ni, tapi dah hajat. Dengan bismillahirrahmanirrahim kita merasmikan mesyuarat kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.